Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi pada video rakaman bagi modul Engineering Drawing iaitu L022132. Pada hari ini kita akan membincangkan tajuk simbol grafik komponen elektronik. Apa yang akan kita lihat nanti adalah jenis-jenis simbol grafik komponen elektronik dan bagaimana kita nak melukis simbol bagi komponen elektronik tersebut mengikut standard dan piawaian yang ditetapkan. Kita terus kepada slide kita. Pertama sekali kita akan tengok simbol grafik komponen elektronik. Simbol komponen elektronik dicipta untuk setiap jenis yang berbeza supaya mudah dikenali. Simbol grafik ini dilukis mengikut piawaian antarabangsa untuk keseragaman sesuatu litar, supaya semua boleh kenal sebab dia ada standard. Ini bagi membolehkan bidang elektronik dipelajari bagi mengenali dan membaca simbol-simbol grafik dengan lebih mudah. Simbol grafik merupakan gantian kepada alat komponen sebenar dan dilukis dengan cara lakaran ataupun secara lukisan kejuruteraan elektronik. Kaitan rapat di antara pengenalan simbol dengan komponen sebenar boleh membantu seseorang itu mengenal pasti kedudukan komponen di dalam sesuatu litar, terutamanya dalam bidang kerja-kerja membaiki dan juga memasang alat elektronik. Dalam kerja-kerja membaiki ataupun kita membuat troubleshooting, kita perlu kenal komponen-komponen elektronik dan simbol-simbol perlu dikenali dan faham bagaimana untuk membaca litar elektronik. Jadi dengan kita kenal simbol, kita akan boleh membaca litar dan seterusnya membuat kerja-kerja membaiki atau troubleshooting. Piawai simbol grafik mengikut ASA dan DIN. Simbol grafik elektronik dilukis mengikut persetujuan kepiawaian antarabangsa. Simbol yang dilukis dalam litar skematik boleh dibaca dan difahami oleh setiap pembaca litar di negara mana sekalipun di dunia sebab dia dah jadi standard ataupun piawaian. Simbol grafik dalam rangkaian litar merupakan susunan perkataannya yang tersendiri. Dengan hanya melihat litar skema, seseorang di dalam bidang kejuruteraan elektronik boleh memahami maksud kandungan litar tersebut. Kita perlu faham komponen, baru kita boleh membaca litar elektronik. Dengan demikian, lukisan kejuruteraan elektronik merupakan bahasa perhubungan di antara mereka dalam bidang yang sama. Simbol grafik elektronik boleh dilukis mengikut kepiawaian antarabangsa yang telah ditetapkan dan diiktiraf oleh Pesuruhjaya Elektroteknik Antarabangsa. Kepiawaian yang dimaksudkan adalah pertama adalah ASA atau NC, iaitu American National Standard Institute. Yang kedua adalah DIN, Data International Standard. Dan yang ketiga adalah
BS, iaitu British Standard. Okey, nanti kita akan tengok setiap satu logo, setiap satu standard di dalam slide. Okey, di dalam slide ni adalah contoh-contoh simbol grafik mengikut kepiawaian ASA ataupun NC. Kalau kita lihat, yang pertama ini adalah simbol bagi perintang. Ini adalah perintang boleh ubah. Yang tiga ialah perintang tab, pemuat ataupun kapasitor, pemuat elektrolitik yang mempunyai pola positif dan juga negatif, pemuat boleh ubah, pemuat penghalus ataupun trimmer. Ini simbol bagi aerial, mikrofon, pickup, geganti, transistor jenis NPN, simbol bagi fuse, pin socket, gegelung, mentol, tube, dan jenis tube yang satu lagi. Okey, ini untuk ASA ataupun NC. Yang kedua ini adalah simbol bagi kepiawaian DIN. Kalau kita lihat simbol perintang pun sudah berbeza. Okey, perintang, preset, perintang peka pada suhu, perintang peka pada suhu sifat positif, perintang boleh ubah, perintang bergantung pada nilai voltan, kapasitor ataupun pemuat, pemuat boleh ubah, dan seterusnya komponen-komponen lain. Ini semua mengikut standard DIN. Okey, seterusnya kita tengok contoh perbezaan simbol grafik mengikut kepiawaian. Jadi dua litar di dalam slide ni menunjukkan dua perbezaan bagi simbol standard. Yang di sebelah sini adalah simbol menggunakan piawaian DIN. Okey, kalau kita lihat, dan di sebelah kanan ini adalah menggunakan simbol NC ataupun ASA. Kalau kita lihat, ada dua perbezaan yang jelas kat sini, ialah simbol bagi perintang. Bagi standard DIN, ia menggunakan simbol jenis peta, manakala yang menggunakan standard NC jenis zigzag di sini. So kedua-duanya berbeza. Dari segi kapasitor pun sama berbeza, sebab bagi DIN dia menggunakan peta segi empat dan NC menggunakan satu garisan tebal. Okay. Anda boleh lihat perbezaan di sini. Dari segi transistor pun sama, garisan tengah ini NC lebih nipis berbanding dengan standard DIN. Okey, anda boleh lihat dari segi perbezaan ini, dari segi standard DIN dan juga standard NC. Okey. Okey, yang seterusnya kita lihat kaedah melukis komponen elektronik. Simbol grafik bagi komponen elektronik boleh dilukis dengan menggunakan, yang pertama sekali adalah peralatan lukisan. Yang kedua adalah dengan bantuan plat pencontoh simbol elektronik. Okey, ini peralatan lukisan asas, dan yang kedua adalah plat pencontoh
simbol elektronik. Okey, apa yang dimaksudkan ataupun bagaimana kita nak menggunakan kedua-dua peralatan ini, kita akan tengok dalam slide yang seterusnya. Okey, yang pertama sekali kita nak tengok bagaimana kita nak melukis menggunakan peralatan lukisan asas. Simbol grafik elektronik hendaklah dilukis dengan kaedah yang betul. Okey, untuk melukis simbol komponen, yang pertama adalah simbol transistor menggunakan peralatan lukisan. Okey, yang pertama sekali kaedahnya adalah lukis garisan binaan segi empat sama dan bahagikan kepada 4 bahagian yang sama. Okey, lukiskan segi empat sama dan bahagikan kepada 4 bahagian. Lukiskan bulatan garisan condong secara laka yang bersudut bukannya 60 darjah seperti di gambar raja. Garisan ini adalah garisan panduan untuk menempatkan kaki pemungut dan pemacar. Okey. So, selepas buat segi empat sama, lukis bulatan dan seterusnya kita laka garisan yang bersudut 60 darjah. Okey. Tandakan untuk kaki pemungut. Tandakan kaki asas dan pembahagi tengah mengikut langkah-langkah yang ditunjukkan di gambar rajah. Okey. Selepas kita buat kaki pemungut dan kita terangkan untuk menjadi lukisan kapister. Kita lihat kaki dia. Ini menggunakan arrow ataupun anak panah keluar dan ini anak panah ke dalam mengikut kesesuaian jenis transistor yang kita nak lukis. Okey. Okey. Yang kedua, kita nak melukis simbol perintang. Lukiskan garisan panduan untuk nisbah yang betul apabila melukis simbol perintang seperti di gambar rajah. So, kita sediakan satu segi empat tepat yang kita bahagikan kepada 6 bahagian atas dan 6 di bahagian bawah, dan kita buat garisan rujukan kita. Lukis garisan condong untuk gerigi simbol dengan kecondongan buka sudut 60 darjah. Gunakan sesiku segitiga bagi melukis kecondongan garisan ini seperti gambar rajah. Okey, kita menggunakan peralatan melukis asas iaitu segitiga yang bersudut 60 darjah dan di sini 30 darjah. Okey. Letakkan pada dasar yang rata. Kalau kita guna papan lukisan, kita boleh letak di sini adalah pembaris T. Okey, untuk rujukan dia, dan kita lukis garisan bagi simbol perintang. Gunakan gunakan sesiku bersudut 30-60 untuk membuat garisan bagi perintang yang condong ke kiri dan juga ke kanan. Lukis garisan dengan kecondongan yang bertentangan garisan condong tadi dalam bukaan 60 darjah. Lakukan begini untuk semua 3 garisan condong seperti gambar rajah. Okey, kita boleh buat garisan perintang menggunakan sesiku 30-60 darjah. Setelah selesai melukis garisan condong, lukiskan pula garisan lurus untuk melengkapkan simbol perintang. Okey. Dia ada 1, 2, 3 di bahagian ke kanan dan ada 1, 2 di bahagian ke kiri, dan kita selesaikan dengan garisan lurus. Okey, yang seterusnya kita nak melukis simbol bagi penerus ataupun diode. Lukis garisan panduan untuk nisbah yang betul apabila melukis simbol diode. Okey, kita lukiskan garisan panduan di sini ataupun garisan rujukan.
Lukis garisan tegak untuk kedudukan elemen catet seperti di gambar raja. Kita lukis garisan tegak menggunakan sesiku 30-60 untuk dapat garisan tegak. Dengan menggunakan sesiku segitiga, lukis garisan condong sebelah bawah menyentuh elemen catet. Okey, kita gunakan sesiku 30 untuk garisan catet dan pusingkan sesiku tadi untuk membuat satu garisan lagi menggunakan sudut 30 darjah. Seterusnya, lukis garisan mengufuk untuk melengkapkan simbol diet seperti di gambar raja. Okey, so simbol diet kita dah siap. Okey, yang seterusnya kita melukis simbol kapasitor ataupun pemuat. Okey, lukis garisan panduan untuk nisbah yang betul apabila melukis simbol pemuat. So kita lukis garisan panduan kita di sini. Contohnya di sini kita buat 4 garisan menegak. Lukis garisan tegak selari menggunakan sesiku segitiga seperti gambar raja. Okey, kita gunakan sesiku ini, sesiku yang bersudut 45 darjah untuk dapatkan garisan tegak. Okey, nampak simbol bagi pemuat sudah kita boleh buat. Lukis garisan mengufuk selari dengan menggunakan sesiku segitiga. Sama juga kita lengkapkan lukisan bagi pemuat ini menggunakan sesiku. Simbol pemuat siap dilukis. Okey, ada 2 kotak di sini menunjukkan simbol pemuat dan kita boleh buat garisan mengufuk di kiri dan bahagian kanan. Okey, yang kelima ataupun yang seterusnya adalah kita melukis simbol chalk ataupun chalk. Lukisan garisan panduan untuk nisbah yang betul apabila melukis simbol chalk seperti di gambar raja. Okey, lukis garisan panduan mengufuk seperti yang ditunjukkan di dalam gambar raja. Okey, kita buat garisan rujukan ataupun panduan yang melintang ataupun mengufuk ini dengan menggunakan pencontoh bulatan ataupun kita boleh menggunakan jangka lukis untuk membuat bulatan. Pilih bulatan ataupun saiz yang sesuai dengan garisan ataupun saiz komponen yang hendak kita lukis. Lukis lengkuk kedua hingga keempat dalam susunan yang menyentuh di antara satu sama lain seperti dalam gambar raja. Okey, so kita akan buat garisan ataupun lengkuk sehingga lengkap. Contoh di sini ada 4 lengkuk bagi simbol chalk. Okay, kita boleh gunakan jangka lukis ataupun kita menggunakan template ataupun pencontoh. Lukis garisan mengufuk menyentuh lengkuk yang di luar sekali seperti gambar raja. So kita boleh lengkapkan lukisan bagi chalk dengan membuat garisan mengufuk di bahagian kiri dan juga bahagian kanan dengan menggunakan sesiku. Untuk melengkapkan simbol chalk, kita buat lagi garisan, 2 garisan melintang di bahagian atas lengkuk yang kita buat tadi. Jadi lukisan bagi simbol chalk sudah lengkap.
Okey, yang kedua, melukis dengan bantuan plat pencontoh simbol elektronik. Okey, yang seperti yang kita bincang tadi, saya tunjukkan gambar plat pencontoh bagi komponen elektronik. Dia yang mempunyai pelbagai bentuk asas bagi komponen elektronik. Plat pencontoh simbol elektronik adalah satu alat yang boleh membantu dalam kerja-kerja melukis lukisan elektronik. Ia boleh didapati dalam pelbagai saiz dan juga bentuk. Kerja melukis simbol untuk litar elektronik menjadi lebih mudah dan menjimatkan masa berbanding dengan peralatan lukisan asas. Okey, kalau kita bandingkan tadi bagaimana kita nak buat simbol perintang ataupun simbol transistor ataupun simbol kapasitor, kita memerlukan langkah-langkah dan juga peralatan lukisan asas yang lengkap bagi melukis simbol tersebut. Berbanding kalau kita menggunakan plat pencontoh, ia lebih senang sebab simbol tersebut telah ada di dalam plat pencontoh tersebut. Hanya kita perlu gunakan sahaja. Pada sekaping pencontoh elektronik, terdapat pelbagai simbol komponen elektronik yang kerap digunakan di dalam lukisan. Selain daripada simbol-simbol grafik, disertakan juga simbol-simbol elemen bagi kegunaan melukis. Dia banyak komponen dan juga asas ataupun basic bagi simbol-simbol melukis. Okey, contoh di sini ada dua jenis plat pencontoh. Yang pertama dipanggil Electronia. Kalau kita lihat di sini ada banyak simbol ataupun bentuk asas dalam kita gunakan untuk melukis komponen elektronik. Di sini ada bentuk bulatan, segitiga, ada bentuk peta ataupun segi empat, tepat, segi empat sama, dan garisan-garisan lurus yang bentuk untuk garis lurus, untuk simbol kapasitor, untuk simbol ground ataupun pembumian, ada simbol untuk sel ataupun bateri, simbol arrow. Okey, ada pelbagai jenis. Untuk perintah pun sudah ada, dan asas-asas bentuk lain lah. Okey, yang kedua adalah Electric Public Utilities. Sama juga, dia ada bentuk-bentuk asas bulatan, bentuk segi empat, segitiga, dan banyak lagi bentuk-bentuk yang sesuai digunakan bagi kita nak buat lukisan komponen elektronik. Okey. Okey, itu saja untuk pertemuan video rakaman bagi modul engineering drawing pada kali ini. Apa yang kita bincangkan adalah berkaitan dengan simbol-simbol bagi komponen elektronik. Bagaimana kita hendak melukis simbol-simbol tersebut menggunakan peralatan asas lukisan, dan juga kita menggunakan plat contoh. Jadi dalam kita menghasilkan lukisan, kita perlu mengikut standard-standard yang telah ditetapkan, sama ada kita menggunakan standard ASA ataupun NC, ataupun kita boleh gunakan standard DIN. Apa yang penting di sini adalah kaedah bagaimana kita hendak melukis sesuatu komponen tersebut.
ia perlu faham sekiranya kita hendak menggunakan peralatan lukisan ataupun kita hendak menggunakan plat pencontoh. Kedua-duanya menghasilkan lukisan komponen yang baik. Apa yang kita perlu tekankan di sini adalah kekemasan dan juga masa dalam kita menghasilkan sesuatu lita ataupun skematik yang diperlukan. Okey, itu saja untuk hari ini dalam pertemuan kita secara video rakaman ini. Kita berjumpa lagi dalam topik yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.